So macam mana kita nak tahu dia tu berilmu, doktor? So macam kita ni tengok luaran kan, macam kita punya tajuk sekarang ni pun bukan objek luaran. So macam mana kita nak tahu orang ni, oh dia ni memang betul-betul scholar in that field, bukannya setakat sembang je. Okey, saya ingat saya merujuk pada kenyataan Saudara Haziq tadi tu, macam mana orang tu bukan dalam bidang yang tertentu tapi dia bercakap di luar bidangnya. Biasa persoalan tu persoalan yang tak semestinya orang tu bukan dilatih dalam bidang tu, dia tak tahu bidang lain. Cumanya kita kena tahu, sebelum kita tahu dia berilmu tu, kita kena ada kelengkapan ilmiah. Macam mana kita nak tahu orang tu tahu? Secara umumnya dalam perbahasan ilmu Islam, dalam kitab-kitab akidah, kitab usul fiqh, kitab adab pun, mereka ada bincangkan tentang 3 saluran ilmu. Macam mana 3 saluran ilmu ni adalah saluran yang manusia boleh tahu tentang sesuatu benda tu. Maksudnya kalau dia nak tahu benda tu benar ke, benda tu orang itu berilmu ke, dia kena guna 3 saluran ni. Yang pertama, saluran ilmu yang bersifat panca indera. Panca indera ni senses lah. Mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, lidah untuk rasa, tangan untuk merasa juga kan, hidung untuk hidup. Jadi ini adalah bentuk ataupun saluran ilmu yang pertama sekali, yang semua manusia ada. Orang Islam ada, orang bukan Islam ada, kanak-kanak ada, dewasa ada, lelaki ada, perempuan pun ada. Jadi ini adalah dia punya asas. Maksudnya macam mana kita nak tahu benda ni, benda ini sah untuk kita tentukan satu itu berilmu. Sebagai contoh, Imam Ghazali dia kata apa? Contohnya kalau kita nak nak tahu tentang saiz bulan, kan kalau waktu malam kalau kita tengok bulan mengambang tu kan, kita boleh tengok daripada jauh bulan tu betul bulan kan. Mata kita ni secara kasarnya kita boleh melihat bulan tu bulat. Tetapi panca indera ni sebagai saluran ilmu yang pertama ni, dia ada had ni tu, dia ada batasannya tu. Sebab dia tidak boleh mengetahui satu benda itu, sebab kadang-kadang benda tu sebab benda tu ada batasannya tu, kadang-kadang dia boleh menipu. Sebab itu bila kita melihat bulan tu secara mata kasar kita ni bulat, tetapi akal kita kata mustahil bulan tu bulat. Bulan itu sebesar saiz duit shilling kita. Tadi mula-mula tadi tu kita lihat bulan tu sebesar saiz duit shilling kita ataupun sebesar bola. Tapi panca indera tu boleh menipu sebab dia ada batasannya tu. Jadi kita menggunakan saluran ilmu kedua, iaitu yang tu akal kita. Akal kita yang menentukan bahawa sebenarnya bulan itu lagi besar pada bola ataupun duit shilling yang kita gunakan tu. Kan? Jadi bila akal kita mengatakan macam tu, jadi maksudnya akal kita ni juga adalah saluran ilmu yang sah untuk kita tahu tentang suatu benda tu. Maksudnya akal kita ni akal yang sihat, kita boleh buat kesimpulan bahawa seseorang itu ada ilmu ataupun tidak. Macam mana kita nak boleh tahu orang itu berilmu ataupun tidak, sesuatu benda itu benar ataupun tidak, adalah kerana ilmu tu, macam saya katakan tadi, ilmu itu dia sifat dalam diri manusia. Sebab ilmu tu bukan di luaran kita ni. Jadi luaran kita ni adalah objek-objek ilmu. Jadi kalau ilmu itu adalah sifat dalaman kita ni, jadi maksudnya orang yang berilmu akan kenal seseorang yang berilmu. Kalau kita mempunyai ilmu tentang suatu benda tu, sudah pasti kita akan tahu orang lain yang mempunyai benda yang sama. Kan? Apatah lagi kalau seseorang itu mempunyai ilmu yang luas, yang Allah Ta'ala beri keluasan ilmu, pengetahuan dalam banyak benda, ilham-ilham yang banyak. Jadi sudah pasti dia akan tahu ramai orang ataupun benda-benda lain yang mempunyai sifat ilmu tu. Sebab itu akal tu memainkan peranan penting dan kita tak boleh nak mengecilkan peranan akal. Tetapi pada masa sama juga dalam Islam, akal itu akal sebagai sumber-sumber ilmu tu tidak terhad kepada itu, sebab akal bukan satu-satunya sumber yang terakhir. Walaupun dalam perbincangan ahli falsafah kita ni, ada ahli falsafah kita yang mengatakan bahawa akal itu boleh sampai kepada satu kebenaran, macam golongan Mu'tazilah dan ramai lagi. Tetapi dalam saluran ilmu yang ketiga ni, iaitu khabar sadiq, khabar yang benar. Khabar benar ni dia ada dua, khabar yang
disampaikan oleh Rasul, iaitu hadis, dan khabar yang bersifat mutawatir, khabar yang disampaikan oleh sekumpulan manusia yang mana manusia ini tidak berpakat untuk berbohong tentang sesuatu benda. Contohnya apa? Contohnya tentang Aristotle kan. Maknanya daripada zaman ke zaman tak ada orang yang menipu bahawa Aristotle ni adalah watak fiction ataupun watak fantasi saja. Tapi watak itu memang wujud. Dan contoh yang mudah juga ialah khabar mutawatir yang biasa kita gunakan. Contohnya dalam satu kampung tu ada 10 orang pergi KLCC dalam waktu yang berbeza. Orang tu pergi bulan Januari, orang tu pergi bulan Februari, orang tu pergi bulan April dan seterusnya. Orang itu balik ke kampung, dia akan cerita benda yang sama bahawa KLCC itu adalah bandar berkembar. Kan dia ada 2 tiang tu. Dia tak akan menipu KLCC itu bentuk lain. Jadi maksudnya khabar itu disampaikan dalam bentuk mutawatir, berterusan. Tak ada kesepakatan untuk orang menipu benda tu. Jadi ketiga-tiga saluran ilmu ini adalah saluran yang sah untuk kita tahu tentang ilmu. Jadi kalau kita nak menjawab soalan Haziq tadi tu, macam mana kita nak tahu seseorang itu berilmu, ini tiga saluran yang kita boleh gunakan lah. Dan kita tak boleh nafikan bahawa mungkin orang itu dia dilatih dalam bidang yang khusus, tetapi dia boleh tahu benda lain. Dia boleh tahu sesuatu di luar bidangnya. Sebab apa? Sebab diri orang itu dia ada kerangka ilmu yang benar, yang betul, yang boleh dia menyambung ataupun dia make a connection with other knowledge tu, with other sciences tu. Sebab tu saya rasa bukan persoalan orang tu dia tak boleh cakap di luar bidang itu, tapi kalau dia tahu benda tu, kan, apa masalahnya? Kan? Memang ada orang yang tak dilatih dalam bidang lain tu, tapi dia cuba bercakap, dia cuba berpura-pura tahu. Dan bila dia berpura-pura tahu tu, orang yang ada dalam bidang, orang yang berilmu dalam bidang tu, dia akan tahu orang ni tak tahu sebenarnya. Jadi saya rasa itu akhirnya penilaian macam mana kita tahu seseorang itu tahu atau tidak tahu, akhirnya letak pada diri kita ni. Kan, kita akan gunakan 3 saluran ilmu yang sah itu untuk kita tahu tentang seseorang itu berilmu ataupun tidak.